Bertemu kembali, kerajaan kini sedang giat mengambil pelbagai langkah bagi membangunkan Malaysia sebagai hub industri otomotif rantau ini. Pada suku pertama 2009 lalu, Malaysia telah kembali meraih kedudukan sebagai pengeluar otomotif terbesar di pasar Asia, mengambil alih daripada Thailand. Bagi tahun ini, Frost & Sullivan mengunjurkan jumlah keseluruhan industri TIV mencapai 555,000 atau pertumbuhan 4.5%. Dan bagi mengetahui prospek Malaysia sebagai hub otomotif rantau ini, bersama kita di studio ialah Muhammad Madani Syari, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Otomotif Malaysia yang baru sahaja dilancarkan awal November lalu. Hai, selamat datang ke studio Madani. Ya, thank you. Okey, Madani, pertama sekali kita bincang pasal penubuhan Malaysia, Institut Otomotif Malaysia ni. Dan apakah antara usaha ataupun plan-plan dan strategi yang telah dirancang untuk membawakan industri otomotif ni kepada satu tahap yang lebih tinggi bermula tahun 2011 mungkin? Okey, terima kasih Rizal. Sebenarnya penubuhan Otomotif Institute ni telah direkomendkan pada tahun 2006 di dalam IMP3, the Industrial Master Plan 3, ianya to provide satu platform untuk automotive players to come together and formulate strategies di dalam kita menempuh challenges yang akan datang. Sebenarnya negara-negara lain yang di mana industri otomotifnya memang orang kata develop seperti Korea, US, France, Japan dan sebagainya, mereka meletakkan responsibility untuk membangunkan otomotif industri mereka kepada institut yang ditubuhkan di negara tersebut, dan jadi oleh itu Malaysia juga di dalam untuk kita benchmark similar activity ataupun similar seperti mana yang telah dilakukan oleh negara yang membangun untuk membangunkan dia punya otomotif industri. Jadi MITI telah menubuhkan Malaysia Automotive Institute dan ianya telah dikooperatiskan pada 16 April tahun ini, dan ianya berfungsi sebagai satu organisasi independen non-profit organisation di bawah MITI. Dan MITI telah melancarkan MAI pada 10 Jun 2010. Dan sebagai fungsinya MAI ini, it is to serve as a focal point and coordination center di dalam membangunkan otomotif industri Malaysia di dalam semua perkara yang melibatkan otomotif industri seperti formulation of national automotive policy, membangunkan sumber tenaga manusia untuk otomotif industri, membangunkan teknologi yang berkaitan dengan otomotif industri dan sebagainya. Dan kita juga of course to further enhance the ministry's support to develop the local automotive industry. Jadi kita bertindak sebagai strategic thinker untuk Malaysian automotive industry bersama dengan stakeholders. Jadi maknanya kalau kita hendak membuat satu ataupun enhance certain perkara di bahagian manufacturing, jadi kita akan bertindak bersama-sama dengan OEM, bersama dengan Proton, Peradua, bersama dengan assemblers yang lain, dan duduk bermesyuarat, discuss how actually we should do so that we can enhance further the automotive industry in Malaysia. Dan semua tu sebenarnya untuk develop dan promote the competitiveness of the Malaysia automotive industry. Okey, tadi you ada Madani ada cakap dua perkara yang penting, iaitu human capital dan juga teknologi. Adakah ini antara cabaran terbesar dalam memastikan industri otomotif Malaysia ni bergerak ke hadapan untuk memastikan ia terus kekal kompetitif? Ya, sebenarnya pembangunan human capital development dan teknologi development dua perkara yang sangat penting untuk membuat our automotive industry berdaya saing. Jadi oleh kerana itu kita sebenarnya telah membuat perancangan untuk kita meningkatkan lagi human capital development di auto industry, dan kita punya pembangunan sumber manusia untuk otomotif sekarang ni kita memberi very specific to the target participants. For example, engineernya macam mana programnya, kalau designer macam mana program, eksekutif macam program, even kepada operator dan juga technician program dia macam mana. For example,
Kalau untuk designer, kita telah menubuhkan satu membuat satu program kita panggil Digital Engineering and Prototyping, telah dilaksanakan pada bulan 11 tahun lepas, di mana ianya satu program untuk improve the capability of the designer dan draftman, supaya kita ni dapat orang kata membuat daripada requirement kepada engineering specification, jadi maknanya kalau pihak OEM berkehendakkan kepada vendor untuk membuat satu-satu produk OEM macam Proton, Pro 2, Toyota ke Honda ke, mereka memberi requirement apakah kehendak consumer, jadi vendor boleh menafsirkan kehendak tersebut dan transform ianya kepada engineering specification. Itu satu, itu bahagian designer dengan draftman. Kalau bahagian engineer dengan eksekutif, kita juga telah melancarkan program pada bulan Julai yang lepas, apprenticeship automotive program. It is a collaboration with UiTM, di mana kita memulakan pendedahan awal kepada undergraduates daripada tahun pertama lagi didedahkan kepada kehendak otomotif, supaya mereka belajar mengikut industri, industri punya skill, industri punya knowledge, dia punya culture dan dia punya experience. Jadi tahun pertama lagi kita dah dedah, jadi selepas habis 4 tahun pengajian, mereka tu telah didedahkan dan mereka serta-merta orang kata dah tak perlu lagi on the job training dan sebagainya, boleh terus bekerja di bahagian otomotif. Satu lagi program yang bagi saya yang sangat amat penting ialah program specialized operator dengan technician. Ianya mungkin terutamanya di bahagian vendor kita, our vendor community, di mana tenaga pekerjanya kebanyakannya ialah daripada Nepal, daripada Vietnam dan sebagainya. Jadi kena ada usaha macam mana kita hendak menurunkan our dependency kepada foreign workers. Jadi kita buat program apa yang kita panggil Industry Professional Certificate Program. Jadi program ni khusus untuk kita actually menggantikan foreign workers. Jadi apa yang kita buat ialah kita berkolaborasi bersama dengan training institutions yang sedia ada, for example ATEC, College Community, ILP dan sebagainya, supaya produk yang dikeluarkan oleh kolej-kolej tersebut ianya orang kata sesuai untuk diguna pakai menjadi specialized operator and specialized technician di automotive industry. Dan pihak automotive industry pun mereka dapat meningkatkan proses otomasi serta robotik application mereka, kerana dah ada tenaga yang dikeluarkan, pekerja yang dikeluarkan oleh kolej-kolej tersebut yang boleh menepati kehendak mereka untuk mereka mengotomatisasikan proses mereka.